Dzul wajhain, ialah orang yang mempunyai dua muka. Talam dua muka. Orang yang mempunyai dua sifat. Lain belakang, lain di hadapan. Jari telunjuk lurus, kelingking berkait. Maka kata Nabi, orang ni di hari kiamat paling buruk di sisi Allah. Kalau paling buruk di sisi Allah, ada harapan ke tuan-tuan ke syurga? Tang situ boleh fikir sendirilah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu semua bertaubat. Jangan sampai dah mati, nak mati baru nak taubat. Cepat-cepat bertaubat, takut tak sempat. Sebab kata Allah, ada tawaran istimewa untuk kita. Disediakan kepada kita syurga seluas langit dan bumi. Tuan-tuan, langit ni luas. Yang matahari berpusing, bumi berpusing, bulan berpusing ini tuan-tuan. Tak habis-habis pusingnya tuan-tuan, dah berapa juta tahun. Tak habis lagi pusing tuan-tuan langit. Itu baru satu cakrawala galaksi bumi, belum yang lain-lain. Bintang-bintang lagi tuan-tuan. Tak tercapai akal kita. Semalam saya ceramah di sebuah universiti. Saya sampai di rumah malam tadi pukul 3:30 pagi. Mana ada tidur lagi tuan-tuan, sebab tu Datuk kata datanglah rumah saya makan-makan. Dia minta maaf letuk. Hari ni saya gerak daripada Ipoh pun dah pukul 4 tuan-tuan. Kelang kabut ni malam ni saya nak terus ke Melaka. Besok jam 9 saya ada di Aikroh, Taman Mini ASEAN pula. Tuan-tuan, budak-budak ni universiti tanya ustaz soalan, bumi bulat atau flat? Tak habis lagi tuan-tuan. Saya kata flat tu rumah, nama dia rumah flat. Di dalam Al-Quran, di dalam Islam, dia tidak ada kekeliruan. Al-halal al-bayyin wal-haram al-bayyin. Yang halal pun jelas, yang haram pun jelas. Tidak ada satu benda pun yang tak tahu, melainkan kalau Allah tak bagi tahu benda itu. Banyak benda tuan-tuan yang Allah Ta'ala tak bagi tahu kepada kita. Yang Allah rahsiakan. Allah sebut dan Allah rahsiakan. Yasin. Allah sebut, tapi Nabi tak bagi tahu apa makna Yasin. Maka memadailah kita baca Yasin, memadailah saja. Tak payahlah kau kono. Allah Ta'ala sebut, semastawa alal arsh. Allah Ta'ala itu bersemayam di atas arash. Memadailah kita kata situ cukup. Tak payah duk bincang Allah ni dia duk sila ke, duk cokoh lagu saya duduk ke, duk relax tengok kita ke. Jangan duk bayang Tuhan duk tidur, duk tengok kita di bumi ni apa tasriah buat. Tentu ingat Tuhan macam itu ke? Memadailah dia duduk di situ bukan makna duduk. Berada pada kedudukan dia yang maha mulia, yang tertinggi. Jangan kita duk bayang pula Allah ni ada mata dia mesti banyak kan pasal ramai. Tak tuan-tuan. Jangan duk bayangkan sifat Allah macam tu. Tak tercapai kepada akal kita. Dan tak disuruh pun. Memadailah kepada kita. Wajib percaya yang dimaksudkan dengan mata tadi melihat dia. Bukan Allah tu ada mata. Tangan macam kita. Jangan tuan-tuan duk bayang pula Allah ni ada tangan dua. Mana nak cukup tangan dua, nak buat kerja banyak. Tu yang tangan sampai 4 belah kanan, 4 belah kiri. Jadi banyak tangan, 8 kata dia. Jangan duk bayang pula Tuhan ni tua, tak larat buat kerja. Mana boleh dah lama dah. Mesti ada Tuhan lain yang tolong dia. Timbul pula Tuhan anak pula dah. Sebab nak tolong Tuhan bapa. Ini semua pemikiran menjadikan pemikiran Allah tu macam makhluk. Allah tu makhluk, jadi rosaklah iman kita tuan-tuan. Tetapi ada ilmu yang kita boleh belajar, saya cakap. Okey, soalan dia, Ustaz, bumi ni bulat ke? Bumi ni flat? Allah Ta'ala jawab dalam Quran, Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Saya tak tahu bumi ni bulat ke tidak. Sebab saya tak pernah tengok bumi daripada jauh. Tanyalah orang yang pernah tengok bumi daripada jauh. Mungkin dia pergi ke angkasa, dia nampak bumi itu bulat ke flat. Tanyalah dia. Siapa orang di Malaysia ni yang Muslim, yang Islam, yang pernah pergi? Tanya dia. Tanya dia, Tuan Syekh, macam mana Syekh, bumi ni bulat ke flat? Dia kata sepanjang saya naik
Waktu saya duduk di sana, saya ambil gambar, saya ambil video, bumi itu spera bulat elok. Bumi ni spera, nak kata bulat penuh pun tidak, spera kata. Sudah, itulah jawapan dia. Kayaknya susah tuan-tuan. Tetap tak boleh kita cakap pula terpulang pada tuan-tuan. Nak percaya flat pun boleh, nak percaya bulat pun boleh, terpulang. Tak ada macam tu tuan-tuan. Dalam Islam dia mesti ada jawapan dia. Dia tak boleh kata terpulanglah pada engkau. Kau nak ambil kata haram pun pulang, halal pun sapulah engkau. Tak ada tuan-tuan. Dia jelas kepada kita. Islam adalah satu agama yang jelas. Okey ustaz. Kalau ustaz kata Islam tu agama yang jelas. Okey. Kenapa Allah jadikan babi? Lah, yang tu pula dia tanya. Babi tu mughallazah. Nah, babi ni najis. Dah tahu dah najis, kenapa Allah ciptakan? Tak pasal-pasal kita kena samak ustaz. Saya cakap, tidak ada satu benda pun yang Allah Ta'ala ciptakan sia-sia. Rambut yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita ni pun ada manfaat. Cantiknya kulit kita ni tuan-tuan, ada manfaat. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala jadikan ada manfaat. Sehinggalah najis dalam badan kita tu pun ada manfaat. Kalau akak tak petikai kulit, akak tak petikai rambut, mata akak cantik, hidung akak mancung, gigi cantik, kenapa akak tak petikai? Kenapa Allah jadikan saya najis? Dalam perut saya ada najis. Kenapa Allah jadikan saya ni kentut? Bayangkan satu ratu cantik yang begitu cantik, kentut busuk. Tengah-tengah duk berlawan berjalan catwalk tu kentut, pom-pom kalah tuan-tuan. Kenapa? Itulah menunjukkan lemahnya manusia. Yang kedua, nak menunjukkan kekuasaan Allah. Walaupun dia kentut, walaupun dia kencing, walaupun dia busuk, tapi ada manfaat untuk manusia. Ada manfaat. Apa manfaat kencing? Boleh tahu berapa bacaan gula dalam darah kita. Boleh tahu berapa tahap penyakit kita dalam badan. Asid kita banyak mana. Daripada air kencing boleh tahu mengandung tak mengandung. Melainkan orang laki-laki. Jangan abang-abang test air kencing pula. Buat apa tu abang? Nak tengok abang mengandung ke tidak? Kalau otak engkau takkan mengandung punya. Air kencing tu boleh bagi tahu, najis boleh bagi tahu. Begitulah dengan babi tadi. Allah Ta'ala ni bukan dia ciptakan babi tu saja-saja nak menyusahkan kita. Ada benda lain yang ambil iktibar daripada babi tu. Yang itu saya tak apa lagi tuan-tuan. Saya boleh cerita. Apa dia perangai babi, sifat babi. Saya boleh cerita lagi. Yang paling saya tercengang tuan-tuan. Satu laki-laki. Dia datang jumpa, dia kata, Ustaz, kalau kita tak beriman pada Allah, kalau kita tak semayang, kalau kita jahat, tak taat pada Allah, kita neraka kan? Yalah, kalau Allah tak ampunkan, neraka lah kita. Okey, soalan saya tak minta Allah ciptakan saya. Kemudian saya tak semayang, kemudian Allah balas saya ke neraka. Kenapa saya ke neraka sedangkan saya tak minta pun saya diciptakan? Kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak sepak ke tuan-tuan nak buat pun? Kita ni asyik nak belasah je tuan-tuan. Nak jawab apa pada orang macam ni? Kalau soalan dia bodoh, saya boleh jawab bodoh. Ada orang yang tanya pada saya soalan yang bodoh. Ustaz, ya. Air mani najis? Tak. Air mani tak najis. Sebab kalau najis, abang pun najis. Sebab tu air mani tak najis. Okey, soalan saya, kalau tak najis, boleh tak kita berwuduk dengan air mani? Saya cakap, abang kumpulkan dulu 2 kolah, kemudian telefon saya. Selagi tak kumpul, tak payah telefon. Menyemak saya je. Macam-macam soalan. Itu satu soalan. Ni yang saya sebut selalu tuan-tuan. Dia kata, Ustaz, tahun ini saya buat korban. Alhamdulillah, bagus. Korban apa? Saya bercerita lama dah Ustaz, nak buat korban unta. Tahun ini baru dapat Ustaz. Alhamdulillah, tahniah bang. Unta besar pahalanya bang, korban. Tapi sayang Ustaz. Ustaz, unta Australia Ustaz. Tak dapat unta Arab. I see. Kenapa pula? Lah Australia Ustaz, tak tahulah Islam ke tidak unta tu. Saya cakap, abang cuba cek tengok, dia bersunat ke tidak? Kalau bersunat, insya-Allah. Takkan itu kau nak tanya binatang Islam ke tidak? Hara orang kita sekarang ni tuan-tuan. Ni yang terbaru. Tahun lepas. Soalan bodoh lagi datang. Dia bergaduh dengan kerani saya depan.
Dia bergaduh. Saya tanya apa ruri rendah? Saya telefon kerana apa ruri rendah ni? Ustaz dia tak ada temu janji, dia nak jumpa dengan ustaz. Saya tak bagilah. Tiba-tiba nak kedah masuk je. Dia apa masalah dia? Ada hal kata dia. Tak apalah, panggillah masuk. Saya pun panggil dia masuk. Apa hai bang? Amboi ustaz, susah benar jumpa ustaz ngalahkan YB. Kena seliang saya. Jumpa YB tak susah macam ni. Saya cakap ramai orang berkata bang, kalau abang tak ikut queue marah orang pula. Orang lain dah temu janji dah sebulan abang. Duduklah bang, tak apalah. Apa masalah abang? Okey ustaz, senang cakap. Ustaz tengok saya. Okey, sekarang ustaz tengok saya. Kenapa ustaz tak kata saya ni Imam Mahdi? Sudah. Ustaz bagikan alasan kepada saya kenapa saya bukan Imam Mahdi. Saya kata wayar putih pula dah.